Okey, kalau kita dah ke Labuan, kita nak ke Perak pula sekarang ini. Okey, Ifah nak tanya kepada Syafiqah. Kuis lah sikit kan. Okey, kalau dekat Lenggong, ada apa dekat sana? Yang saya tahu Syafiqah lah. Perak Man. Okey, Perak Man hidup zaman bila? Lah, daripada kita kan. Kita buat kuis okey. Kalau kita boleh kongsikan. Dia daripada awal lah. Penemuan yang terawal sekali. Betul, pada zaman Paleolitik. Ya, betul. Dan kenapa kita bawakan topik Lenggong pada pagi ini adalah kerana untuk kita berkongsi kepada anda tentang kemasyhuran Lenggong Geopark 2024. Kita kenalkan terlebih dahulu tetamu di sebelah kami berdua ialah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasarah, Timbalan Menteri Dalam Negeri merangkap Ahli Parlimen Lenggong dan Pengerusi Jawatan Kuasa Geo Komuniti Lenggong. Juga di sebelahnya Encik Muhammad Nur Azam bin Ismail, Ketua Penolong Pegawai Daerah Lenggong merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Geo Tapak Lenggong Geopark. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. YB tadi Ifan dia dah bagi mukadimah. Dia kata di Lenggong ada Perak Man. Tapi bukan Perak Man saja yang berada di Lenggong ni. Apa keistimewaan dan keunikan Lenggong ni? Perak Man satu daripada penemuan penting. Tapi itu ditemui ketika Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pengiktirafan tahun 2012. Yang terbaru pada 2021 sekali lagi Lenggong mendapat pengiktirafan sebagai geopark kebangsaan kedua. Yang ke-12 di negara ini dan kedua di negeri Perak. Ini satu pembangunan geologi yang berkonsepkan lestari, yang menekankan soal-soal pembangunan geokomuniti. Geopark ni kalau dipahami dia adalah satu program yang dilaksanakan oleh UNESCO. Dalam negara kita, kawasan yang pertama mendapat ialah Langkawi. 2007 kalau tak silap, dia mendapat geopark bertaraf kebangsaan dan sebab itu ialah bertaraf antarabangsa, UNESCO Global Geopark. Kenapa Lenggong? Bukan hanya Perak Man, tapi penemuan lebih besar begitu, inilah kawasan penemuan awal manusia. Sejak 1,830 tahun dulu. Satu kawasan di Bukit Bunuh. Inilah penemuan yang menjadi titik tolak kepada pengiktirafan Lenggong yang lebih besar, kerana ciri-ciri yang ada di sini adalah ciri-ciri yang bukan hanya bertaraf kebangsaan, tetapi bertaraf antarabangsa. Ia diperaku oleh jawatan kuasa geopark kebangsaan. Kalau ketika ini di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dulunya KEXA waktu saya jadi menteri dulu. Dan juga diparuki oleh jawatan kuasa di peringkat antarabangsa. Istimewanya, ia dimula untuk didilai pada 2020, April tahun 2020. Begitu cepat zaman COVID waktu itu. Betul. Tapi penilaian dibuat oleh jawatan kuasa, akhirnya kita menemukan lebih daripada 56 geotapak sebenarnya, tapi 27 geotapak, iaitu kawasan-kawasan penting. Yang antaranya kalau boleh saya sebut ialah ini kawasan batuan tertua di negara ini. Standing apa yang ada di Gunung Mat Cincang Langkawi. Yang usianya 550 juta tahun dulu. Ini kawasan kalau kita lihat batuan di Semenanjung, di situlah penemuannya. Iaitu di Taflawin dan juga di kawasan Gunung Pulut. Maknanya ciri-ciri itu yang membolehkan kawasan ini diiktiraf. Sebab itu kalau kita lihat usianya memang cukup lama, lebih berusia daripada kita lah. Kita pun tak ada lagi. Itu yang pasti. Dan selain itu, kalau antara perkara penting, ini satu kawasan di mana meteor jatuh di Bukit Bunuh. Dan usianya ialah 1,830 tahun dulu. Dan dari segi bukti batuan itu menunjukkan sudah ada manusia. Dan ia membuktikan bahawa selepas Afrika, inilah kawasannya. Dan di situlah di benda tamadun. Perak Man itu adalah penemuan antara tempoh itu. Maknanya daripada Paleolitik hinggalah ke zaman manusia moden. Satu kawasan lembah. Itu ada makan lembah Lenggong yang kita miliki 27 geotapak, ada 8 geobiotapak, ada 9 tapak geoekologi, 18 tapak budaya dan sebagainya. Kita ada kebebe makanan diiktiraf sebagai makanan warisan kebangsaan. Dan ini antara ciri-ciri je. Sebab itu sejak kita mendapat pengiktirafan
pada 2021, pada 16 Disember 2021, maka kita sudah mula membangunkan program komuniti. Kita sudah ada selain daripada Museum Ekologi Lenggong, dibina hasil daripada pengiktirafan tapak kawasan dunia UNESCO. Sekarang kita ada galeri Geopark yang dibangunkan secara kolaborasi antara kementerian dan juga sektor swasta, Yayasan Al-Bukhari. Dan kita ada banyak lagi pusat informasi komuniti, ada koperasi, ada banyak organisasi tubuh yang semuanya mau membangunkan kawasan geopelancongan. Baik, okey, itu di antara ini satu kesimpulan. Rugi tak datang Lenggong. Itulah, itu keistimewaan Lenggong Kami Geopark. memang nak datang pun ke sana sebab ada program Ada kan. program mega yang akan dianjurkan pada minggu ini. Tuan Azam, apakah program tersebut? Alright, baik, terima kasih. Untuk makluman pendengar SPM lah, kita ada 2 program utama yang akan berlangsung dalam minggu ini di Lenggong. Yang pertama, kita akan ada seminar jaringan Lenggong Geopark yang mana akan bermula pada hari ini, 5 hari bulan dan akan tamat pada 7 hari bulan, yang mana kita menjemput ke-12 geopark untuk hadir bersama di Bumi Lenggong untuk kita berseminar bersama, dengan tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan keseluruhan geopark yang ada, dan di situ kita akan berseminar, membincangkan, berkongsi pandangan, berkongsi data, dan juga kita akan berbincang sesama kami untuk melihat sejauh mana kita boleh merancang, kita berkongsi pandangan untuk pembangunan, dan kita melihat di mana kelemahan-kelemahan yang kita ada untuk kita tambah baik. Sebenarnya relate kepada apa yang Datuk Seri mention tadilah. Base pada seminar ini nanti kita akan dapat data yang mana pihak pengusaha Lenggong Geopark kita akan jadikan itu sebagai satu rujukan untuk kami menyediakan Lenggong Geopark ke arah UNESCO Global Geopark 2025 nanti. Dan pada masa yang sama, pada seminar ini juga kita akan mengumpulkan, mana kita akan menjemput beberapa orang kata figura-figura penting dalam pembangunan geopark, iaitu kita akan menjemput Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia, Datuk Pijo Zamri bin Ramli. Kita juga akan menjemput pengurusi Jawatankuasa Pelaksana Geopark Prof. Dr. Cik Aziz Ali, dan juga naib pengurusi Global Geopark Network, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo, untuk bersama-sama berkongsi pandangan dan juga memberi panduan, sebab mereka ini adalah orang-orang yang membuat penilaian even di luar negara. Jadi kita dapatkan maklumat-maklumat itu supaya dengan itu kita dapat menambah baik program-program, dan di kemuncak seminar itu nanti kita akan ada MOU signing di antara Lenggong Geopark bersama dengan jaringan-jaringan geopark yang lain. So kita mengharapkan dengan jaringan yang wujud ini kita akan dapat bekerjasama dengan lebih rapat pada masa-masa akan datanglah. Ya, kita juga dimaklumkan akan bakal berlangsungnya majlis pemasyuran untuk Lenggong Geopark pada 9 Mac nanti. Betul. Mungkin itu adalah sebenarnya program kemuncak yang akan berlangsung di Bumi Lenggong, iaitu pada 9 hari bulan Mac 2024 nanti akan berlangsungnya pemasyuran Lenggong Geopark, yang mana akan dilaksanakan di dataran Kota Tampan, yang merupakan di bawah kawasan DUN Kota Tampan, iaitu di bawah Yang Amat Berhormat Mufti Besar Perak sendiri. Dan yang kedua, kita dimaklumkan yang Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Seri akan memasyurkan Lenggong Geopark. Dan untuk kami di Lenggong, ia adalah merupakan satu penerafanlah daripada Kerajaan Negeri Perak kepada pihak Badan Pengurusan Lenggong Geopark sebagai geopark kedua dalam negeri Perak selepas Geopark Lembah Kinta. Dan pada masa yang sama juga, Tuanku juga akan turut merasmikan galeri Lenggong Geopark seperti mana yang dimaklumkan oleh Datuk Seri tadi, yang mana kita mengharapkan selepas saja pemasyuran dan juga perasmian ini, galeri geopark ini boleh dikunjungi lah oleh orang-orang awam. Tapi sebenarnya untuk makluman penonton semua, galeri Lenggong Geopark ini sebenarnya telah dibuka kepada orang awam pada 16 Disember 2023 yang lalu. Cuma kita buka setiap hari secara percuma. Cuma selepas saja pemasyuran ini berlangsung, galeri ini akan mengenakan sedikit charge lah untuk pengurusan.
dan kita mengharapkan pengunjung-pengunjung akan dapat datang ke galeri ini untuk merasai sendiri pengalaman bagaimana seperti mana yang diceritakan oleh Datuk Seri. Dia akan menunjukkan garis masa yang tidak pernah terputus. Kehidupan pembangunan manusia daripada zaman Paleolitik dulu sehingga moden sekarang. Okey. Jadi Lenggong ke arah UNESCO Global Geopark. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan. Kita secara ringkas sangat berusaha untuk ke arah yang lebih tinggi dari segi pengiktirafan. Setelah Jawatankuasa Geopark Kebangsaan di bawah Kementerian Semua Asli dan Kelestarian Alam membuat keputusan untuk mencalonkan Lenggong sebagai UNESCO Global Geopark. Jika dicalonkan bermakna Lenggong adalah kawasan ketiga. Selepas Gunung Langkawi, Gunung Kinabalu dan Lenggong sebagai kawasan geopark yang bertaraf antarabangsa. Dan alhamdulillah Yang Amat Berhormat Menteri Besar, sebenarnya kawasan ini kawasan Menteri Besar sendiri. Saya ahli parlimennya. Kerajaan negeri di mesyuarat Malum Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 5 Mei 2021 telah pun bersetuju. Kau ini tuan tanah. Dia kena setuju. So kerajaan negeri bersetuju untuk mengangkat Lenggong sebagai UNESCO Global Geopark. Kenapa pengiktirafan ini penting dan kenapa Lenggong layak? Kerana kita ada beberapa ciri-ciri. Dia tak boleh kawasan itu dicalonkan tanpa ada nilai-nilai yang bertaraf antarabangsa. Antaranya saya sebutkan tadi. Antaranya ialah ini kawasan pertemuan awal manusia. 1,870,000 tahun dulu. Bukti jatuhnya meteorit di kawasan berkenaan di kawasan Bukit Bunuh yang menjadi satu identiti besar, satu bukti sejarah geologi penting di negara dan dunia. Itu satu. Yang lainnya, kalau kita biasa dengar di Sumatera, Danau Toba, sebenarnya kita ada Taf Toba di Lenggong ini 74,000 tahun dulu. Maknanya kalau kita pergi ke kawasan berkenaan, memang ada ciri-ciri batuan tanah yang sama di lainnya dengan di Indonesia, di depan Gunung Berapi Toba yang ada di Toba situ. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya yang menarik dan uniknya di Lenggong ini, boleh terus sahaja ke Lenggong Geopark. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasara, Timbalan Menteri Dalam Negeri, Merangkap Ahli Parlimen Lenggong dan Pengurusi Jawatankuasa Geo Komuniti Lenggong, dan juga Encik Muhammad Nur Azam Ismail, Ketua Penolong Pegawai Daerah Lenggong, Merangkap Pengurusi Jawatankuasa Geo Tapak Lenggong Geopark. Terima kasih.